Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa ja'alana minal ladzina yattabi'una awamirillahi bid-dawam. Wassalatu wassalamu ala rasulikil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Yang dihormati Tuan Moderator, yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Pengerusi Al-Fadil Dr. Abdullah Samad, ahli-ahli tentang kuasa surau, yang dirahmati Allah, tuan-tuan puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Segala pujian kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya dapat saya, tuan-tuan puan sekalian, kita datang ke surau pada waktu subuh ini tidak lain tidak bukan mudah-mudahan kita mendapatkan redha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apabila saya, tuan-tuan puan, kita beramal soleh di dalam bulan yang cukup mulia ini, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bila mana disebut riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, maka ternyatalah bahawasanya hadis itu adalah hadis yang amat sahih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang berpuasa Ramadan, dalam riwayat yang lain Nabi juga menggunakan bahasa yang sama, man qama Ramadan, sesiapa yang mendirikan salat, sesiapa yang mengerjakan macam-macam perkara baik dalam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman pada Allah, dia tahu ini kewajipan daripada Allah, ini arahan daripada Allah, dia nak buat yang terbaik. Wahtisaban, dia ingin mengharapkan pahalanya lebih daripada Allah. Wahtisaban juga bermaksud menjaga diri daripada perkara yang tak elok, disemarakkan perkara yang elok, ditinggalkan perkara yang tidak elok. Itu juga maksud wahtisaban. Apa ganjarannya yang bakal kita raih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diampun segala dosanya yang terdahulu. Perkara ini tak berlaku pada bulan yang lain, melainkan pada bulan ini. Bulan Ramadan Al-Mubarak bukan sekadar platform ataupun medan untuk berpuasa, bahkan juga ia satu medan ataupun bulan berlakunya peristiwa-peristiwa penting. Sudah tentulah bab puasa tak boleh buat lain pada Ramadan. Pernah terdapat beberapa usaha yang sonsang daripada pemimpin Arab. Biarpun namanya Arab, walaupun dia duduk di tanah Arab, boleh berbahasa Arab, tetapi lari daripada agama. Apa cadangan daripada mereka ini segelintirnya? Iaitu puasa patut dipindah pada lain pada Ramadan. Kerana mereka kata bulan Ramadan ni sering berlaku musim panas di tanah Arab, kena pindah. Akhirnya dengan amanahnya alim ulama, cadangan ini ditolak kerana tak boleh dikeluarkan daripada Ramadan. Ini disebabkan bulan Ramadan adalah medan berpuasa. Apa lagi yang berlaku pada bulan ini, sebagaimana doa daripada Tuan Imam tadi, iaitu kita minta kepada Allah, iaitu warzuqna lailatul qadar. Kita minta pada Allah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak berlaku bulan Syawal, tak berlaku bulan Rajab, tak berlaku bulan Syaban, tak berlaku juga pada bulan Rabiul Awal, walaupun pada bulan itu berlakunya detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ia hanya berlaku pada bulan ni. InsyaAllah tuan-tuan yang suka solat jamaah, yang suka buat macam-macam benda baik bulan Ramadan ni, atau benda yang akan Allah Ta'ala hadiah adalah Lailatul Qadar. Misalnya nanti sembahyang Isyak pada 10 yang terakhir, sembahyang Isyak pun dah dapat tempias Lailatul Qadar kalaulah tak mampu bangun pada waktu malam. Saya percaya kita semua datang solat Isyak, datang solat tarawih, kemudian tidur sekejap, ada yang tak tidur, sepanjang malam tu sembah Allah, sepanjang malam tu cari pahala Allah, maka dia akan dapat Lailatul Qadar, di mana saya percaya pihak surau di bawah kepimpinan Dr. Tumbah mungkin boleh atur ataupun dah atur asatizah yang lain yang akan cerita lebih khusus bab Lailatul Qadar yang sangat penting. Maksudnya Lailatul Qadar dia tak berlaku bulan yang lain. Apa lagi peristiwa besar bulan ni? Perang Badar, perang pertama dalam Islam, berlaku 2 Hijrah, bulan Ramadan. Nabi SAW kena buang daripada Mekah, diperangi di Mekah. Lalu Nabi bergerak pergi Madinah, duduk berjihad di Madinah. Akhirnya Nabi dapat balik semula di Mekah pada tahun 8 Hijrah, berlaku bulan Ramadan. Nabi berdepan dengan sebuah kerajaan dunia Rom. Kita dengar sekarang pertempuran Rusia dengan Ukraine. Rusia kuasa dunia. Zaman Nabi kuasa dunia, Rom dan Parsi. Nabi bertembung. Nabi mewakili kerajaan Islam yang kecil, kerdil, berlawan dengan kerajaan besar. Pertembungan ini berlaku sebelum Ramadan. Dan akhirnya Nabi berjaya. Nabi sampai ke Madinah bulan Ramadan pada tahun 9 Hijrah, membawa berita kemenangan. Ringkasnya, dalam perang yang besar ini, Rom tak jadi untuk datang. Kerana dia rasa gerun. Dia dah siap segala teknologi, bala tenteranya ratusan ribu. Nabi bawa tentera tak sampai ke angka tu pun. Tapi kerana dia rasa kalau aku kalah, habis rekod aku sebagai kuasa dunia. Lalu Nabi pun bila datang, dikira datang tu berani, datang tu maknanya hebat, datang tu maknanya bersedia untuk mencari kemenangan ataupun berada di medan perjuangan. Nabi diisytiharkan sebagai pihak yang menang oleh wilayah tempat berlaku perang itu di Tabuk. Di situ ada beberapa kabilah ataupun penduduk negeri, mereka hormat pada Nabi. Nabi ni berani. Lalu mereka pun mengisytiharkan keislaman. Nabi bergembira. Nabi pun balik bawa berita ini ke Madinah pada bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Bagaimana Islam sampai ke Spain? Menerusi seorang panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad tahun 92 Hijrah. Kerana dia sampai ke Spain lah menyebabkan orang Islam ada di UK sekarang. Dia datang bawa para pejuang, bertembung dengan kuasa-kuasa Kristian ketika itu. Pertembungan ini berlaku bila? Pada 92 Hijrah, bulan Ramadan. Lepas tu peristiwa yang menggegar dunia. Satu lagi muncul sebuah kerajaan baru yang menguasai dunia, kuasa dunia. Itulah kerajaan Tatar Mongol. Merobohkan kerajaan Islam Abbasiyah. Saya cerita dalam kuliah Maghrib, bila dia datang ke Baghdad, dia bunuh umat Islam 4 juta mati bergelimpangan. Kitab-kitab dibakar, dipunggah, dibuang ke dalam Sungai Furat. Keganasan ni berlaku satu masa dahulu, mereka rampas kuasa jadi satu kuasa dunia. Islam jatuh ketika tu. Counter balik wujud kerajaan Islam hasil semangat umat Islam di Mesir. Ada seorang sultan bernama Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus. Dia kumpul kaum Islam, mari kita lawan balik. Berlaku pertembungan ini di Ain Jalut tahun 658 Hijrah. Menang di pihak Islam. Berlaku bila? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Dekat dengan kita ringkasnya 1973. Ini sejarah hitam bagi pihak Israel. Pada tahun tu mereka kalah. Dan selepas tu mereka dah mula menang kerana umat Islam dah leka. Kekalahan Israel ni berlaku 1973 bulan Ramadan. Hasil kekuatan umat Islam dari Mesir bergabung dengan Syria nak rampas balik Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ni tempat turunnya Taurat, tempat munajatnya Nabi Musa AS. Satu lagi area yang jatuh ke tangan Israel.
Itu kawasan nama Bukit Golan di Syria. Syria nak rampas balik berpakat dengan Mesir. Sebelum tahun 1973, pada tahun 1967, berlakunya perang 6 hari. Mesir, Syria, Jordan kalah. Umat Islam masa tu tak teringat agama langsung. Kalah, akhirnya jatuhlah sebenarnya Sinai dan Bukit Golan. Jordan tak sertai pada tahun 1973 kerana kos dia dah banyak habis. Dia tak sanggup tanggung risiko. Tapi Syria, Mesir bersedia. Mereka menang antaranya sebab ada seorang imam dekat dengan terusan Suez, namanya Syekh Hafiz Salamah. Dia kata bukan sekadar kita sedia tentera, bukan sekadar kita sediakan senjata, kita juga kena sediakan munajat kepada Allah, baru boleh menang. Atas persiapan ini berlakulah kemenangan. Antaranya lagi ringkasnya, dia cadangkan kerana benteng di Israel itu sangat kukuh. Nama benteng itu adalah Bales. Bales ni Amerika bagi duit 500 juta US dollar. Benteng ni jadi kukuh, kental, tak boleh dirobohkan. Syekh Hafiz Salamah kata dia bermimpi malam hari, satu je jalan untuk dirobohkan ialah selain daripada munajat, ialah kena tembak dengan air daripada terusan Suez. Guna nature alam untuk robohkan. Dan akhirnya berlaku kemenangan ini hasil ikhtiar dan munajat kepada Allah, berlaku bulan Ramadan Al-Mubarak. Lepas itu umat Islam mereka kali ini dominasi pula di pihak Yahudi. Yahudi terus cengkam Baitul Maqdis dan tempat-tempat yang lain. Hadirin hadirat sekalian, ini sejarah. Tapi ada satu lagi sejarah yang lebih besar. Sejarah yang tak boleh dipadamkan. Sejarah yang berkaitan dengan mana jua umat Islam yang duduk dalam negara ni, luar negara, zaman berzaman. Itulah sejarah turunnya Al-Quranul Karim. Kalau yang saya paparkan tadi, ada beberapa pandangan di kalangan ahli sejarah. Dia kata A, dia kata B, ke maklumat tambahan, maklumat berkurangan. Tetapi bab nuzulul Quran pasti berlaku. Disepakati oleh seluruh ulama Islam, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dinyatakan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quranul Karim. Sabit dengan nas, jelas. Tak ditolak oleh alim ulama, tak boleh ditolak oleh umat Islam zaman berzaman. Disebabkan nas ini ataupun ayat ini yang menjadi dalil yang utama tentang mulianya Ramadan. Selain saya ucap dalam awal ceramah ini, bahawasanya Ramadan pentas ataupun medan berpuasa sabit dengan nas, tak boleh puasa bulan lain. Walaupun kita hormat bulan Rabiul Awal, hormat bulan-bulan haram seperti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan haram ni bulan istimewa. Tapi tak boleh puasa bulan tu, kena puasa Ramadan. Sebab apa? Quran sebut begitu, hadis sebut begitu. Selain itu, hadis dan Quran menyatakan pada bulan Ramadan memang berlakunya nuzulul Quran. Nuzulul Quran dari segi bahasa ialah diturunkan Al-Quran. Nuzul maknanya telah berlaku turun. Turun ni maksudnya daripada tempat yang mulia, daripada Allah yang maha tinggi. Bukan maksud Allah tu tinggi bermeter-meter, tak. Diturunkan ke bawah. Ke bawah ni kita manusia, hebat pangkat, hebat ilmu, hebat harta, kita tetap bawah. Kerana yang maha tinggi Allah. Dari segi ta'rifan syarak, nuzulul Quran ni ialah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam khas kepada Nabi Muhammad, di mana Al-Quran adalah mukjizat yang dibaca kepadanya dianggap ibadat berguna sepanjang zaman. Tidak ada kecatatan bagi Al-Quran yang dikirim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlu dimanfaatkan oleh umat. Itu maksud dalaman nuzul Quran. Kenapa penting makna ni? Bila mana contoh perempuan kita ambil,
kita faham makna ni, kita tak jadi sesat. Sebab yang datangkan malaikat Jibril, bukan tuan guru tertentu, bukan jin, bukan ahli magic. Dan dia mukjizat. Mukjizat maknanya ketua segala ilmu, benda sempurna, benda ajaib. Dia bukan buku kosong, dia bukan novel, dia bukan buku komik tak. Dia ibu source of knowledge. Jadi tak boleh main-main tak ada Quran yang telah dimulakan, dihadiahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang disebut di kawasan nilai ni, dia kata pada tuan-tuan, puan-puan dan saya ni rasul. Kena ada seorang rasul di nilai ni, kalau tak bala turun. Kena ada seorang pemimpin baru, terangkan wahyu. Tak, kita dah pegang makna wahyu. Nabi lah yang ambil firstnya, kemudian diberi pada seluruh umat, bukan milik personal, bukan milik seorang tokoh, pemimpin, ulama tentu dia kata Quran itu saya, orang lain tak boleh. Tak, untuk semua. Cuma Nabi yang memulakan. Jadi tuan-tuan, perempuan kena faham, Quran ni dia bukan milik surau desa Cempaka, dia bukan milik masjid negara, dia bukan milik Masjidil Haram, milik kita semua. Benda paling berharga di dalam rumah ataupun kereta yang mungkin tuan-tuan bawa, ataupun dalam handset yang kita download, adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang telah diturunkan. Pada peringkat awal, Al-Quran ni diturun dalam dua bentuk ataupun dua jalan ikut Syekh Manna Al-Qattan. Syekh Manna Al-Qattan ni salah seorang ulama dalam bidang Al-Quranul Karim. Anak tuan-tuan yang belajar di USIM, UKM, UM dalam bidang Islamic Studies ni, mereka akan selalu dengarlah Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, dengan meaningnya perbahasan tentang ulum Al-Quran. Syekh Manna Al-Qattan dia kutip kitab-kitab bab ilmu Quran ni, dia letak sebagai dua kesimpulan macam mana Quran awal-awal tu berlaku. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman tak ada Al-Quran. Quran tu adalah firman Allah. Sejak azali Tuhan dah tahu dah apa yang manusia nak buat, apa peristiwa Al-Quran ni Tuhan dah siapkan awal sebelum adanya manusia. Lalu titah firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala minta kepada para malaikat jaga di Lauhil Mahfuz. Satu, Lauhil Mahfuz ni kalau kita nak ibaratkan untuk kita faham, kalau komputer tu di CPU. CPU tu ada tempat RAM utama tu, RAM tu. Letak di Lauhil Mahfuz. Nanti hadirin hadirat serta umat Islam yang lain, saya, kita semua bila balik di akhirat, bila mana kullu man 'alaiha fan, siap suatu dalam alam ni semua musnah. Semua dah musnah, tapi ada benda Tuhan tak musnahkan. Syurga neraka ada. Kursi, arash, qalam, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ni ialah tempat maklumat. Sengaja Tuhan tak lupuskan, tak hapuskan, dia dikekalkan untuk dipamerkan sekadar semua makhluk. Inilah teknologi Allah. Ini dalam bab handphone, dalam bab komputer, antara yang dapat pasaran ialah bila mana dia punya kapasiti memori lebih. Contoh handset dia nak jual, dia kata kamera ni cantik tuan, boleh beli, dan memori dia lebih. Kita pun beli 3 gig dan sebagainya, tapi tetap ada limit. Lauhil Mahfuz dia catat, dia rekod macam-macam maklumat zaman berzaman tanpa ada limit, tanpa ada had. Walaupun manusia makin maju, tak boleh lawan brand teknologi Allah di akhirat, iaitu Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz itu adanya catatan Al-Quranul Karim yang bakal kita tengok di akhirat kelak. Yang kedua, kata Syekh Manna Al-Qattan, dia kutip daripada maklumat ulama-ulama daripada Lauhil Mahfuz tu, dimaklumkan pada malaikat Jibril, diarahkan pada malaikat Jibril, diperintahkan malaikat Jibril kena ambil di situ beransur-ansur. Awalnya daripada Lauhil Mahfuz tu ada connection dengan satu tempat yang akan kita tengok juga, iaitu Baitul Izzah.
Lauhul Mahfuz ni lokasi dia hujung langit. Hujung sangat, infinity, luas, tak tahu di mana. Tak terjangkau. Contohnya ada usaha daripada NASA. Naik roket nak pergi planet tapi tak berjaya lagi. Pergi ke Marish, pergi ke Mushtari, bukan manusia pergi, alat yang pergi. Sebab manusia nak pergi terlalu jauh. Kalau itu yang planet dalam Bima Sakti ni pun boleh rojak Dr. Abdullah, tuan-tuan pun tahu belajar sains. Kita planet sebelah pun Zuhrah, kan, dekat dengan ni Mars pun tak boleh pergi. Mars tu Marish tak boleh pergi. Apatah lagi lah nak pergi Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala ada satu lagi connection dekat sedikit lah dengan alam dunia ini, iaitu Baitul Izzah. Transfer Al-Quran itu letak Baitul Izzah untuk memudahkan Jibril yang perkasa hebat, yang boleh terbang tu sekilas pandang saja, itu pun terbatas bagi malaikat Jibril. Jadi untuk memudahkan malaikat Jibril, dia ambil Quran daripada tempat kedua, Baitul Izzah, ataupun dan istilahnya langit berhampiran dengan dunia, ambil sedikit demi sedikit hantar pada Nabi selama 23 tahun. Timbul hujah di kalangan musyrikin. Kalau Quran ni betul, turun siap-siap sebuku letak kat tepi Nabi. Kita dah siap Quran ni. Hujah Abu Jahal, hujah Umayyah bin Khalaf, hujah Abu Lahab. Kalau betul Muhammad ni betul, dia dapat kitab pada Tuhan, letak tepi, senang. Tapi kenapa tak begitu? Kerana 23 tahun macam-macam peristiwa akan berlaku, ada jawapan daripada pihak Nabi. Nabi nak patahkan hujah selama 23 tahun ni berlawan. Dan antara hikmahnya lagi, kalau Quran tu turun sekaligus, sahabat tak akan hafaz Quran. Akan menjadi beban pada Nabi. Nak hafaz dengan nak berlawan lagi bukan mudah. Sebab itulah option dalam agama untuk kita mendekati Quran, menghargai Quran, appreciate pada Quran ni, tak semestinya anak-anak, tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan nasihat ni kita hafaz. Tak semestinya. Kalau dapat hafaz, alhamdulillah, sangat baik. Quran ada dalam jiwa. Bukan sekadar hafaz, bahkan selalu baca amal Quran pun ada satu tuntutan yang sangat berharga. Baik itu Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran ni, Nabi kata. Sesungguhnya Quran tu yang kita baca, yang kita damping, yang kita kasih pada Quran. Quran alhamdulillah ada dalam surau ni. Dan ada dalam rumah tuan-tuan perempuan dan saya. Kita minat pada Quran, balik nanti sebelum mungkin nak tidur kejap, dah bangun awal gini, tak apa. Kita nak rehat, ini hari cuti. Maka saya tuan-tuan, kita ambil Quran sekejap, baca sekejap. Itu akan menyebabkan kita dapat manfaat daripada hadis Nabi, bacalah Quran. Sesungguhnya Quran yang kamu baca tu akan datang sebagai pembantu di negeri akhirat kelak. Nak cari mana tuan-tuan? Kita perlukan pertolongan Allah melalui Al-Quran yang sangat hebat yang telah dianugerahkan buat umat ini. Sekarang dapat kita rumuskan, penurunan Quran ni pun dah berlaku. Bila Quran dah ada dalam dunia ni, dia bukan sekadar nak duduk dalam rumah, duduk di surau, orang Islam berbangga, kami ni ada kitab hebat. Kita kena faham Quran ni untuk apa. Dalam ayat 57 surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala sebut 4 peranan Quran yang patut dihargai. Firman Allah Taala, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang, wahai manusia, tak disebut wahai orang-orang yang beriman. Patutnya Quran kita nak guna. Tapi Allah Ta'ala sebut wahai manusia. Maknanya include Kristian, include Buddha, include atheist.
Termasuklah mana-mana tak ada agama lain pada Islam. Allah Ta'ala nak umum, wahai manusia, sesungguhnya telah datang pada kalian. Bukan zaman Nabi lah. Sehingga kini saya dipahamkan di Universiti Harvard US, di fakulti law, undang-undang, jalan nak masuk ke fakulti tu ada Quran di situ daripada petikan surah An-Nisa. Dia pun translate di situ, wahai orang beriman, tegakkanlah kebenaran, keadilan. Maknanya non-Muslim nak pada Quran, walaupun dia kata Muslim, mereka faham Quran ni baik, Quran ni kena guna, Quran ni bawa ajaran murni. Tengok-tengok orang Islam abaikan Quran, tak berbangga Quran, satu malapetaka, satu musibah yang cukup merugikan. Baik tu tengok bukti kebenaran Allah, Quran ni akan sampai ke pengetahuan yang tak beriman pun tahu. Sesungguhnya telah datang kalian yang pertama, mau'izatum mir rabbikum, peringatan pada Tuhan. Cuba tengok Tuhan peringat. Misalan ayat, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah atas muka bumi ni, tengok kawasan-kawasan yang kami musnahkan akibat mereka mendustakan kami. Tengok kawasan ni akibat orang-orang yang mendustakan kami. Nampak peringatan Tuhan. Boleh tak kita pergi berjalan tengok, kita pergi travel negara luar, kita berjalan ke Langkawi negara dalam? Boleh. Tapi Al-Quran bagi peringatan, pergi tengok apa pun ingat pada Allah, ambil pengajaran. Misalnya dalam surah Yunus, Allah Ta'ala sebut, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pada hari ini kami simpan badan engkau Fir'aun supaya menjadi pengajaran bagi manusia. Ayat ni kita baca, umat Islam baca. Tapi kalau kita meneliti peringatan Allah, memang benar-benar berlaku. Mesir jumpa mayat Fir'aun pada tahun 1898 Masihi, 1898. Jadi bila jumpa dalam Laut Merah, mereka buat keputusan diri, ni Fir'aun ni, tengok rupa bangkai, tengok jumpa harta emas, ni Fir'aun ni. Tapi untuk mengesahkan, mereka nak buat satu research. Kerajaan Mesir berusaha sama dengan France. France ni dianggap sekutu bagi pihak orang Mesir, kerajaan Mesir. Dan sepanjang pengalaman saya belajar di Mesir dulu, dialek orang Mesir pun terikut dengan gaya bahasa Perancis. Jadi mereka hantar minta kerjasama teknologi Perancis, bedah siasat lah. Apa betul tak dia ni Fir'aun ni? Takut tengok-tengok nelayan jatuh dalam laut. Ada seorang saintis namanya Dr. Maurice Bucaille. Nama dia macam tu. Dia diberi amanah untuk buat pembedahan, buat kajian. Dia kata ni seorang yang bukan wujud pada abad itu. Dia ni daripada zaman lampau. Badannya sebab apa boleh kekal dalam Laut Merah? Kerana penuh dengan garam. Jadi terawet di dalam laut. Dr. Maurice Bucaille berbangga dengan research dia, kajian dia sampai dia buat seminar. Dia berbangga, dia kata dia menemui seorang manusia yang duduk bersemadi dalam laut dalam berapa abad, begitu lama. Dia berbangga. Dalam seminar itu ada seorang Muslim. Dalam sesi Q&A, soal jawab, dia kata, tuan, bagus kajian ini. Cuma ingin saya datangkan satu statement. Dia kata, sebenarnya kitab Al-Quran dah terang dahulu sebelum dapatan research tuan. Dia kata, saya susah payah bedah siasat, buat macam-macam kajian dengan jentera dia, dengan ahli-ahli penyelidiknya. Tengok-tengok ada orang dah kaji dulu. Maka orang Islam tersebut, Al-Quran, yakni firman Allah, dah jelaskan, kamilah Allah yang simpan badannya. Dia kata ni satu perkara yang ajaib. Maknanya bukan saja-saja ada dalam Laut Merah tu. Maknanya Tuhanlah yang letak untuk dijadikan peringatan bagi manusia. Jangan lawan Tuhan. Kami tinggalkan contoh. Ni lawan Allah ni.
Ni angkuh dengan kuasa. Ini kafir kepada Allah. Ini lawan Nabi Musa, lawan Taurat. Inilah akibatnya kami boleh musnah sekaligus. Tapi kami tinggal untuk dijadikan pengajaran. Lalu bangkai Fir'aun ni masih ada sehingga ke subuh ni. Di mana contoh tuan-tuan nak pergi tunai umrah, boleh kita ambil package hingga ke Mesir. Boleh. Kita pergi Turki, contohnya Jordan. Kita kali ni tuan-tuan cuba singgah ke Mesir, pergi melawat. Bukan pergi baca tahlil. Pergi tengok Fir'aun ni dalam muzium Mesir. Tengok ada lagi. Kesan daripada kajian Dr. Maurice Bucaille. Akhirnya bila dia tengok, adanya kesamaan dengan Quran, dengan kajiannya. Ada sabit dengan Quran yang mendahului kajiannya. Lalu dia istiharkan masuk Islam. Yang kedua daripada ayat yang telah saya bacakan, wasyifa'un lima fis sudur. Quran ni penyembuh kemelut dalam jiwa. Muhasabah untuk diri kita bersama, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah. Kita nak hidup ni, termasuk saya lah, kita ada saat kita selesa, ada saat kita ada masalah. Ada saat kita ada cabaran. Sebab kita manusia, sakit, demam, kesempitan kewangan, masalah rumah tangga mungkin, masalah di pejabat, masalah tertentu, tak lepas kita ni. Tapi orang beriman bila ada masalah, apa dia buat? Dia cari petunjuk daripada Allah. Macam mana nak dapat petunjuk kalau kita malas baca Quran? Macam mana kita dapat petunjuk bila kita ada masalah, kita tak ngadu pada Allah? Bila kita ada masalah, kita letak Quran di tepi. Kita semata-mata nak cari manusia. Siapakah boleh selesaikan masalahmu ni? Itu tabiat orang biasa. Tabiat orang beriman yang tuan-tuan perempuan dah buat. Kita refer Quran, baca Quran. Ya Allah, aku baca kalammu yang mulia ni. Niat dalam hati, ya Allah, selesaikanlah masalah aku. InsyaAllah mustajab. Dalam kata-kata Imam An-Nawawi, hebat Quran yang telah diturunkan. Seseorang yang selalu baca Quran dan beramal Quran ni, sedang dia membaca permintaannya yang belum dikumandangkan, telah pun dimustajab oleh Allah. Dia cadang nak doa lepas dia baca surah Baqarah. Dia cadang nak doa selepas baca surah Yasin. Habis baca, tengok-tengok ada urusan. Habis baca, dia sakit perut, masuk toilet. Lepas tu tak baca doa dah. Dia cadang nak doa. Doanya telah pun didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung. Hebatnya penangan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, ada masalah, kita kembali pada Quran. Lantaran inilah kaedah perubatan Islam di Darus Syifa yang diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Dr. Harundin, yang merupakan seorang tokoh akademik di UKM. Dr. Abdullah, tuan-tuan yang bermukim di UKM, memang masih lagi dengar nama yang mulia ni. Jasa dia banyak di UKM, jasanya banyak dalam arena siasah dan sudah tentulah dalam perubatan Islam. Takat saya berkenalan dan ambil sebuah sedikit ilmu, memang kaedah utama Dr. Harundin sebut ialah ilmu ni cari Quran dulu. Doa pun ada doa yang dikarang oleh ulama, ada doa pada Nabi, bagus, elok amalkan. Tapi semulia-mulia doa, walaupun ringkas, semua orang boleh hafaz. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ambil mana? Daripada rujukan Al-Quran. Baca amal itu pun sudah pun memadai, kalaulah dia miskin doa daripada benda-benda yang lain. Sebab itu tuan-tuan, bila kita jumpa ayat doa, lazimnya dimulakan Rabbana. Tengok dia Rabbana, kita disyorkan ulang 2 kali. 3 kali pun boleh. Kali pertama membaca, kali kedua berdoa untuk diri kita. Contoh dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita pun baca. Maka kita lepas tu baca lagi sekali niat untuk diri kita. Dan demikianlah Tuan Imam Ustaz, bacalah semayang, petikan doa tertentu. Rabbi ja'alni muqimas salah dalam surah Ibrahim misalnya. Kita boleh sebut amin dalam hati. Di mulut pun setengah ulama mengharuskan. Tapi kita boleh sebutlah bila dengar imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah daripada surah Baqarah. Ya Allah, perkenanlah doa kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Tu terlebih lajak daripada laju pula. Kalau bahasa Melayu batal, tapi lah hati boleh amin ataupun sebut amin. Kerana bukankah selepas walau dhalin, amin itu dibolehkan kerana mengaminkan doa daripada Al-Quranul Karim. Artinya kena ada sikap, kena ada respon terhadap Al-Quran itu. Dan yang ketiga daripada surah Yunus ayat 57 yang saya utarakan, apa peranan Quran untuk dihargai. Quran yang telah diturunkan wahudan, Quran ini adalah medan ataupun tempat dapat hidayah. Cuba tengok contoh Maryam Jamilah, seorang wartawan Yahudi yang tulis kecam Islam, buat novel pun novel tak senonoh. Ada seorang berdakwah dengan cara baik. Dia kata, puan cakap macam-macam pasal Islam ni. Puan pernah tak tengok Quran? Dia terdiam. Puan tulis, puan bicara, dengar orang cakap. Puan, tolonglah tengok Quran kejap. Dia pun ambil dengar angkuh. Tapi dia tengok orang yang bagi cadangan tu baik. Dia pun akhirnya tengok. Tengok, dia buat tulisan, declare masuk Islam. Menyebabkan geng dia, grup dia yang dia tulis macam-macam tentang Islam yang tak betul ni, terkejut. Ketua kita, chief kita nak masuk Islam, biar betul. Maka dia pun masuk Islam dan ada 2-3 orang di departmen dia pun masuk Islam kerana merojok Al-Quran. Mike Tyson, sering kita dengar namanya di arena tinju. Ganas Mike Tyson ni sampai buat tattoo, bukan lagi di lengan ni, tapi di mata ni, mata. Kan kalau kat mata ni ganas. Bila mana dia ditahan oleh pihak keselamatan Amerika kerana kes robot dalam beberapa jenayah termasuk dadah, dia ditahan dalam lokap. Dan lokap rupanya ada Muslim yang mungkin dianiaya dan sebagainya, mendekati Mike Tyson. Dia kata, kita ni banyak mana salah, besar dosa sekalipun, kita kenal Allah tu, Tuhan akan ampun kita. Orang buat salah ni termasuk yang bukan Islam, diri dia tak tenang. Jadi bila kawan yang bagus macam tuan-tuan kawan saya, insya-Allah yang faham peranan Quran ni, bagi didikan, bagi semangat, tengok Quran, tengok Tuhan ada sebut aku akan ampun hamba aku ni, aku amat pengasih berbanding orang yang pengasih. Akhirnya dia istihar sebagai Muslim. Bila orang tanya Mike Tyson, kenapa kamu masuk Islam? Dia menangis dulu dengan mata tatun, menangis dulu. Dia kata, aku ni manusia paling dahsyat, kejam, macam-macam benda aku buat. Tapi aku boleh berubah kerana Quran yang lembut. Dia tak pernah kenal Quran. Dia kata, alangkah baiknya aku kenal sebelum bertinju. Nasihat aku dah dekat dengan Islam sebelum sukan. Walaupun bab sukan tu ada dibincang dengan syarak kan, ada dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Dia buat satu usaha, kalau aku tahu bab Quran ni, aku akan dalami, aku jadi pakar lebih baik daripada aku jadi ahli sukan yang hanya terlibat dalam bab dunia semata-mata. Dan tak akhirnya tuan-tuan puan-puan, apa peranan Al-Quran yang telah diturunkan? Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat khas untuk orang-orang yang beriman. Kalau tadi tu awal Allah Ta'ala bukakan firman-Nya, dahulukan firman-Nya dengan wahai manusia, tapi tutup ayat ni, Tuhan nak bagi hadiah khas bagi pihak yang ambil manfaat pada Quran. Dia akan dapat hadiah apa? Hadiah kepada tuan-tuan perempuan, kepada saya serta umat Islam yang tahu Quran telah diturunkan, yang perlu dihargai. Dapat hadiah apa? Hadiah rahmat dengan syarat terakhirnya kita buat 4 perkara. Yang pertama ialah baca, simple. Contoh bulan Ramadan, saya pasti di bawah inisiatif Pak Jawatankuasa dan dukungan Hari Raya, macam-macam program kita atur dalam surau desa Cempaka ni. Tahniah. Malam ni kita datang, subuh sekarang kita datang, malam tadi datang. Lepas Ramadan pun kita akan datang. Kita sayang tempat ni ada sabit dengan Quran, sabit dengan agama. Dalam program yang dianjurkan adanya tadarus Al-Quran. Tak apa hadirin, kita faham ada yang mungkin dia segan nak baca kan. Kalau dia baca nanti orang kata kau baca Quran ke baca Bible ni. Kadang ada orang dia segan macam tu. Kadang ada yang nak baca, kalau saya baca ustaz, gigi palsu saya jatuh atau Quran.
Ada kata saya ni tak boleh baca Quran Ustaz, sebab duduk lama ni saya jadi cramp, tak boleh. Macam-macam lah, tak apa, ikut keadaan masing-masing. Ada masalah kesihatan, ada masalah segan nak baca, tapi kita berusaha untuk membaca. Bagi yang tak dapat join, balik rumah, termasuk saya lah juga, balik rumah, bukan nantilah program rasmi, kata hadis Nabi, wayatatatang, baca walaupun terketat-ketat, dapat juga pahala. Bukan artinya tak pandai, tak ada masa, terus tutup Quran, letak Quran dalam lemari. Nanti bila kita mati, orang nak baca Quran pada kita. Masa kita hidup, kita berpisah dengan Quran. Satu musibah. Bila balik dalam Ramadan ni, paling excellent, sekali khatam. Tak mampu tuan-tuan dan saya, kalau kita tak mampu, satu hari, satu halaman. Nanti balik baca satu muka. Ataupun tuan-tuan letih balik nanti, kita nak rehat. Lepas nanti satu muka, lepas satu muka. Selama insya-Allah taala 8 bulan 12 hari sekali khatam. Biasanya kan orang tu khatam masa belajar dulu je, lepas tu tutup Quran, lupakan Quran. Macam mana Quran nak bantu? Yang kedua, optionnya, saya tahu amalan tuan-tuan perempuan ni tak kecuali seorang pun hebat tentang Quran. Dia tak gemar satu, dia kata aku nak baca banyak, baca dua. Lepas subuh, sebelum maghrib, ataupun waktu duha, lepas apa waktu set masa 2 kali, 2 muka. Maka dalam masa 4 bulan 6 hari sekali khatam Al-Quran. Maka dalam setahun lebih kurang 3 kali khatam. Bayangkan 10 tahun dah buat. 10 kali 3, 30 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Kalau satu ayat kita baca, saya tak mampu, Dato' Isri, saya tak mampu lah, banyak kerja. Satu ayat dia baca. Tetapi 17 tahun baru khatam. Tak apa. Saya tak mampu juga, saya nak baca kadang-kadang saja. Sehari satu huruf, tetap ada pahala. Nun. Sadaqallahul azim. Ingatkah nak musabaqah Al-Quran peringkat dari 9? Nun. Ada juga pahala. Dalam hadis terakhirnya apa Nabi sebut? Nabi SAW sebut satu huruf 10 pahala. Nabi kata bukan aku masukkan alif lam mim tu satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 tu kali dengan 10, 30 pahala. Bayangkan tuan-tuan perempuan yang memang suka baca Quran, pasti lebih pahala yang dapat kita capai. Yang kedua, apa kita nak buat? Iaitu usahakan untuk menghafaz. Bulan Ramadan ni antara benda istimewa dalam channel TV adalah live daripada Mekah pada waktu tengah malam. Bila kita tengok Imam Jalal Haram, kadang imam-imam surah, baca nada tu kita teringat, ni bacaan Imam Mekah ni. Ni bacaan Masjid Nabawi ni. Dia orang tu kenapa baca tu ada aura? Kenapa ada aura? Kerana Quran ni duduk dalam dada. Berbanding kalau kita letak Quran depan, baca cara tak tengok ni, dia lain. Diharuskan tengok mushaf ada depan ni tak salah. Bagus. Tapi berbanding dia dapat hafaz, Quran tu ada aura. Kita teringin nak jadi, kadang kita dah usia lanjut ni, tak kala nak apa Quran balik kan. Tapi ada orang berusaha seperti Dr. Syafi'i. Dr. Syafi'i ni, dia bidang financing. Tapi dia cuba hafal Quran sendiri ketika umur dia dekat 30. Dah ada anak ketika tu dia hafal. Dan akhirnya dia ada anak. Sehingga saya laporan macam tu. Dia pastikan anak dia semua jadi hafiz. Bidang apa pun tak apa. Tapi Quran ni angkut sekali. Tarik drag sekali ada dalam jiwa. Cuba tengok perkembangan baik di tanah air. MRSM. Ulul Albab menawarkan hafaz Quran. Tempat-tempat tentu ada package hafaz Quran. Cuma yang ketiga tuan-tuan, Quran dah ada dah di sisi kita. Kita nak diamalkan Quran dalam kehidupan umat Islam. Kerana masalah berlaku banyak dalam dunia Islam kerana Quran ada tapi tak digunakan dalam bidang siasat, ekonomi, politik dan sebagainya. Tak digunakan sekadar ibadat semata-mata. Dan terakhir keempat, tanggungjawab peribadi.
bila mana kita baca Quran, saya sarankan kita bacalah juga terjemahan dan juga kita turut serta dalam pengajian tafsir agar kita nampak apakah maksud firman-firman Allah yang cukup istimewa yang telah dianugerahkan kepada umat. Sekadar ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan adanya manfaat kesimpulan ceramah pada pagi subuh ini. Yang pertama, nuzulul Quran berlaku pada bulan Ramadan al-Mubarak. Yang kedua, dalam banyak-banyak peristiwa sejarah, yang paling utama ialah penurunan Quran pada bulan ini. Manakala yang ketiga, Quran diturunkan ni ada motif, ada tujuan. Dia berlainan dengan karya manusia. Kalau karya manusia ni pasti ada kesilapan, tidak ada keistimewaan yang padat. Dan yang keempat, marilah kita baca, kita cuba hafaz, kita cuba amal dan bertadabbur terhadap kandungan Quran yang akan dikekalkan Allah Ta'ala sehinggalah berlaku kiamat. Jadi sebelum terlambat, marilah kita manfaatkan. Siapa dekat dengan Quran, dia akan selamat di dunia, dalam kubur, dan lebih-lebih lagi lah di akhirat kelak. Saya mohon maaf di atas terlanjur bicara yang baiknya datang daripada Allah. Terima kasih banyak di atas perhatian muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita diberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna fi syahri Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Wa yassir bihi umurana. Wa wassi' bihi arzaqana. Wa hassin bi akhlaqana. Wa nawwir bihi qulubana. Wa qubur abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.